Okay guys, Assalamualaikum. Hmm. So, apa kau nak buat? Kejap Kita ni kan, masa kita nak train kan, kita jangan terlalu fokus dekat M5, M15. Kita kena kena tengok time frame besar. So, kau buka H4 dulu, kau nampak apa? Apa yang korang nampak dekat situation sekarang ni? Ni situation semalam, and then kenapa aku tak galakkan korang sell? Ya betul dia turun. Tapi dia turun sampai mana? Nampak dia turun tapi dia turun sampai mana? Sebab apa? Sebab kita ada satu ni dekat sini bawah ni, kita ada demand zone. Sekejap kita ada. Sekejap aku kat yang lain lah. Kat bawah ni, sini kita ada demand zone. Tapi kita nak entry, bukan entry kat situ. Kita ada tempat kita yang aku dah cerita lah. Kat mana kita nak entry. And then sekarang ni, kau nampak apa? First pagi semalam kita nampak bentuknya macam ini. Sekejap Kita nampaknya bentuk dia macam ini. Kita nampak QML. Sekarang ni dia dapat return tak kat bawah? Tak dapat. And then bila kau tajam, kalau kau tajamkan mata kan, dekat H ni, dekat H4, dekat H1 kita nampak apa? Kat H1 kita nampak ini. Kita nampak inverse. Dia datang sini, dia turun balik, lepas tu dia pergi. So sekarang ni apa dia nak buat? Ini sebab ni aku masuk sell, aku ada masuk sell, aku masuk buy, sebab aku pun tak tahu dia nak pergi mana. Sekarang ni dia tengah nak buat confirmation sama ada seller masih menguasai ataupun tak. Seller ni dia nak tahu. Cuma sekarang ni kita nak tengok seller ada lagi dalam market ke seller dah mula keluar daripada market. So ni tempat ni level yang penting. Serius aku cakap, ni level yang penting sebab inverse head and shoulder confirmation dia kat sini, and then QML dia dekat sini. Tapi sekarang ni dia dah dapat, apa orang kata ni, dia dah dapat jadi ke belum? Mana yang dah jadi? Yang dah jadi apa? Yang dah jadi ini dekat H1. Yang belum jadi dekat H4. H4 ni tak jadi lagi. H4 tak jadi lagi, tak siap lagi. And then kau nampak ni, kita ada satu demand zone. And demand zone ni kita dapat daripada mana? Daripada yang hari tu. Daripada sini. Sebab tu aku cakap kena sayang position ini. Sebab kita nampak dia cuba buat setup. Dia cuba buat create satu mother setup. Tapi dia tak dapat lagi. Dia tengah nak buat. And then kebetulan ada pula satu setup untuk sell. So confusing? Yes, confusing. Sebab tu aku kata aku masuk je dua-dua, and then aku tak letak stop loss. Aku dah cancel dah stop loss malam. Aku cancel stop loss. Yang ni pun aku cancel stop loss. Aku cancel BE. TP aku semua cancel. Yang penting position tu aku dapat. Cuma aku akan tutup bila dia break area ni. Dia break area head, aku akan tutup lah. Mana ni. Dia break area head, aku akan cut loss. Tapi ada cara lah kita nak cut loss. Sebab kita nampak kalau dia break and then kita monitor dekat M5 ataupun M15, dia turun balik terus tutup. Tengok lah kalau ada setup lagi tertinggal kat sini, kita tunggu dia return, lepas tu kita tutup lah. Tapi kalau dah tak ada setup, terus tutup je lah, cut loss lah. Nak pergi biar dia pergi, sebab dia boleh pergi sampai sini. Kenapa sampai sini? Tengok time frame besar. Dekat daily ada apa? Nampak tak kat daily ada apa? Ini yang mana Ni apa? F4, okay. Dekat daily kita ada apa? Nampak tak? Kat daily kita ada apa? Kita ada, tapi tak siap lagi. Cumanya kan, yang aku risaukan nanti kita tak dapat sell kat sini.
kita tak dapat sell kat sini. Aku risau dia jadi macam ni tau. Aku risau dia jadi macam ni. Pergi sini, dia turun, dia naik, dia turun. Sini dia langgar, dia pergi sini. Lepas tu dia pergi sini, baru nak turun. Yang tu aku risau. Yang tu aku risau. So, dia dekat Delhi tau, bukan kecil tau. Sebab tu aku mencari buy. Sebab apa dia kat sini, aku takut area ni, area yang orang cakap apa ni area-area yang tak digemari. Bukan tak digemari, area-area yang yang weak. Area-area yang yalah dah weak. So kalau dia sampai atas ni, ada possibility dia boleh tembus. And sampai sini baru dia terjun balik. Dia Delhi tau, Delhi ni resident besar, berapa pip lah kau nak ni. Kalau kau masuk sini, stop kau kena kat atas ni. Bapak dia 777 pip. Tak logik langsung. Tak logik langsung 700 sampai 777 pip. Stop loss. So macam mana kita nak masuk? Sebab tu aku kata aku tak dapat yang kat sini, tapi aku dapat lagi satu. Sebab tu aku cakap kena sayang entry. And then kalau kita dapat yang kat sini, aku dapat yang kat sini. Yang ni aku dapat. So yang ni TP aku kat mana? Aku nak tengok sampai sini. Dia boleh tak? And then aku dah cerita dah TP aku, sebenarnya aku nak TP aku kat sini. Bukan tamak, bukan kita cerita tamak. Dia cerita bila kau nampak direction. Kau nampak apa dia cuba buat. So kita mencuba, ni peluang. Kita mencuba. Tak jadi tak apa. Yang penting tak jadi tu kita tak ada loss. Dia tak jadi tu, yang penting kita tak ada loss. Sebab apa? Kalau dia masuk sini dia naik, sini pun dia naik, kita ataupun dia naik tapi dia tak sampai, dia terjun balik. Tak apa, kita masuk kat mana? Kita masuk kat bawah ni. So profit tak? Profit. And then yang aku sell, contoh tak jadi pula buy, dia nak turun lagi, dia nak buat QML ke apa kan, nak jadi sell. Aku ada setup sell tak? Ada. Sebab tu aku kata aku tak nampak direction. Tapi sekarang ni dah ada compression. Bila ada compression ni, mana-mana yang dia break, dia akan terus pergi. Mana tempat yang dia break, dia akan terus pergi. Cuma tempat yang dia break tu tempat yang besar lah, bukannya tempat yang kecil. Macam ni dah ada compression. Sama ada dia break bawah, memang dia akan terus pergi bawah, dia break, dia retest, lepas tu dia terus pergi. Kalau dia break atas, dia break, dia retest, lepas tu dia terus pergi. Yang tu yang risau. Cuma yang tu kita boleh monitor dekat time frame kecil. Tak boleh monitor dekat time frame daily, tak nampak. Kena monitor kat time frame kecil. Mungkin dekat H4 aku tak cadangkan lah. Mungkin dia punya okey macam ni. Dia punya price action tu kau boleh tengok dekat H4, H1, tapi dia punya setup tu kan, dia punya setup yang tersorok tu kau boleh tengok kat time frame lagi kecil. Mungkin macam tu. Tapi macam ni lah. Macam ni lah ni yang terjadi. Dia break, dia terus pergi. Ini yang aku masukkan. Tapi kau tak nampak setup ni. Setup ni, contoh ni. Kau nampak ke dekat sini? Okay, kau nampak, uish, ini breakout ni tapi tak solid breakout. Ni dapat breakout ni. Ni dapat breakout ni. Tapi kau tak nampak dekat time frame besar, kau nampak kat time frame kecil. Contoh ini contohnya. Ini contohnya. Ini kau ada apa? Ni? Ni maksud aku. Dia setup tersorok. Ni pergi sini. Dia turun balik, dia naik atas, dia turun, lepas tu dia naik sini balik, lepas tu dia turun, dia buat confirmation, dia terjun. Ini maksud aku. Ini yang kita nak cari, ini yang kita nak tengok. Ni aku delete dulu. Ini adalah setup continuous sell, tapi kita tak ambil sell kat sini. Kita ambil sell kat mana? Kita ambil sell kat atas. Cuma yang kalau tak dapat nak re-entry, boleh try lah.
Ini adalah head, color merah. Okay, head. Sini adalah area shoulder. And then aku rasa aku dah cerita nak masuk kat mana. Nak masuk dekat mana? Kita nak masuk dekat swap zone. Dekat zone sini. Ni kan dapat. Swap zone ni, zone pertukaran. Kita nak masuk dekat sini. And then yang ini untuk orang-orang yang terlambat, tapi aku tak suka masuk dekat netline. Sebab apa? Sebab dekat netline ni lah paling banyak. Ni bukan netline, ni dia bukan head shoulder lah. Ini dia QML, sorry. Ini dia QML. Ni netline. Dekat netline ni lah paling banyak apa orang cakap ni, paling banyak manipulation. Tapi QML ni aku tak pandai nak re-entry kat mana. Kadang-kadang tu dapat sini, kadang-kadang dapat sini, kadang-kadang dia test dekat atas ni. Tapi dekat aku QML ni memang aku tak ada re-entry. Aku masuk dekat sini memang aku terus tunggu je dia terjun. Contoh ni lah contoh-contoh continuous setup, ataupun contoh-contoh bila time frame besar kan, time frame daripada daily, kau nampak dia buat breakout, dia main sideway, dia buat breakout. And then benda tu sebelum dia jadi breakout lagi kita dah nampak dah. Sebab apa? Dekat sini ni signal dia. Dekat lowest time frame kita boleh nampak. Ini cara kita nak entry sebenarnya, kita nak cari direction. Cara kita nak cari direction is daripada apa? Daripada time frame yang lagi besar. So sekarang ni time frame lagi besar, dia belum ada direction. And then dia tengah create setup. Dia nak tengok jadi tak jadi. Sebenarnya dekat yang sekarang ni kita dah nampak setup dah dekat H1. And then dia dah ada compression. Cuma kita nak tunggu confirmation. And then dekat daily pun kita nampak dia nak buat apa. Tunggu je lah. Ni dia dah sampai bawah ni. Nanti mungkin dia sampai sini. Tapi aku takut dia ambil dekat dia sampai sini baru dia turun. Aku takut macam tu lah. Ataupun mungkin dia naik ni slow. Dia naik ni mungkin slow sampai sini. Ini pun saya tahu kan ni. Sekejap. Ni tak nak tunjuk lah. Tunjuk yang ni lah. Compression. Sebab tu ramai yang dia jangan kau fikir stick to sell, stick to buy. Bukan. Kita kena cakap sell ada, buy ada. Cuma position tu kat mana. Kau nak buy, position kat mana yang kau nak sell. Kena pandai yang tu, kena faham yang tu. Sebab tu kena pandai identify zone. Kena tahu identify zone. Untuk kau cari direction, kau mesti identify zone time frame besar. So sekarang ni kau nampak bila dah dekat sini mesti dia nak naik. Tapi yang sini aku tak dapat. Yang sini memang serius aku tak dapat. Aku masuk yang kat sini. Yang ni aku tak dapat. Aku dapat yang kat sini. Sebab yang kat sini aku nampak inverse HNS kat sini. And then kita ada demand zone. Demand zone dekat H4. Mana kau? Bukan H4 lah. Bukan H4, H1 lah. Bukan, betul lah H4, sorry. Bukan H4. Asal lain lah, mungkin ni kot, lain kot. Ni kita nampak demand zone. Ini, sebab apa? Ini asal dia macam ni. Semalam aku dah tunjuk. Just recap. Ni just recap. Kita nampak dia buat bullish engulf sambil dia break this area. Nampak ni? Ni dia telan. Mungkin dia telan tak cantik lah, tapi dia tak telan betul lah. Cuma biasalah tu sikit je pun, bukan banyak mana pun. Tapi kita dapat ni lah, something yang strong kata, candle solid ni. Ni bukan maru Ni bukan double maru Double maru dia solid. Ni macam ni double maru. Ni. Ni double maru. Ni bukan double maru. Malah kita. So faham So dekat aku direction untuk H1 untuk gold is apa? Tak ada direction.
kita nampak bearish masih kuat, tapi sekarang ni betul ke dia dah kuat, sebab dia dah ke ujung-ujung. Untuk bearish dia sekadar apa orang cakap dia dah ke ujung-ujung, dah nak habis minyak. Sebab kita tak nampak setup continuous ni, dia tak respect tau. Ni, setup continuous, sepatutnya dia main dekat sini je. Sepatutnya dia main dekat area sini je. Tapi dia break. Dia break. So kat sini, kita dah nampak yang dia tak respect. So faham Itu je lah aku nak share. Assalamualaikum.